A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam majlis ilmu kita, insya-Allah, untuk sama-sama kita cuba mengambil semampu kita, insya-Allah, sebersedikit daripada Al-Quran. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan bersama-sama pada muka surat 421, insya-Allah. Muka surat 421 daripada Al-Quran, mashaf standard yang digunakan sekarang ni, iaitu mashaf yang dicetak di Al-Madinah Al-Munawwarah. Insya-Allah pada hari ini kita akan bersama-sama lagi dalam surah Al-Ahzab, insya-Allah, pada ayat bermula daripada ayat 23 sehinggalah kepada hujung muka surat, iaitu ayat yang ke-30. Pada hari ini kita telah berada sebenarnya pada penghujung, iaitu penghujung surah Al-Ahzab ni, penghujung cerita tentang Al-Ahzab, dan selepas daripada tu kita akan ada sedikit panduan, guide yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menghadapi baginda SAW, menghadapi isteri-isteri baginda. Jadi pada kali ini insya-Allah part yang pertama ialah masih lagi menceritakan tentang saki-baki daripada cerita peperangan Al-Ahzab dan juga panduan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan berlaku, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana sikap setengah-setengah daripada para sahabat ketika mereka menghadapi benda-benda ni. Dan kemudian tu ialah yang terakhirnya tentang soal Ahzab ini, ialah Allah Subhanahu wa taala ceritakan apa yang telah berlaku dan apa yang mereka dapat daripada peperangan Ahzab ini, dan juga apa yang telah dilakukan oleh sebahagian daripada orang Yahudi di Madinah. Jadi insya-Allah kita bersama-sama dengan muka surat 421, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahul azim. Ayat ini adalah sambungan daripada ayat yang telah kita baca pada muka surat 420 sebelum daripada ni, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan apabila orang walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, apabila orang mukmin ni melihat tentera Ahzab tu, mereka bertambah yakin lagi. Jadi kita telah sebutkan bahawa ianya ada berkait dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah sebelum daripada ni, iaitu bahawa Allah Taala ini akan menguji manusia ni kan, sebelum daripada mereka ini boleh dimasukkan ke dalam syurga dan sebagainya kan. Mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilihatkan apakah mereka ini benar-benar yakin, apakah kalau berlakunya masalah-masalah dalam hidup mereka ni, berlaku masalah untuk semasa mereka ini membela Islam, adakah mereka itu sabat, mereka itu yakin, mereka itu tak bergerak, tak beranjak dan sebagainya. Kalau itu wazulzilu, pada ketika itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan tenteranya, akan mengirimkan bantuannya. Allah Taala akan mengirimkan kemenangan kepada orang mukmin, dan itulah yang telah berlaku. Jadi sebab itulah orang-orang mukmin tu apabila mereka melihat tentera Ahzab tu hazama, mereka mengatakan bahawa ini apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hazama wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Pada ayat ni, pada muka surat ni, kita akan baca muka surat 421 ni, kita akan baca apa? Iaitu di antara orang mukmin ni, Allah Taala sebutkan orang mukmin ni mereka telah mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala puji mereka, iaitu sebahagian daripada mereka ni minal mu'minina rijalun, ada lelaki-lelaki yang mana mereka ni apa Allah Taala sebut, sadaqu ma ahadullaha alaihi, mereka telah membenarkan janji mereka itu. Artinya mereka menunaikan janji mereka kan, mereka telah melaksanakan apa yang mereka janji, mereka akan buat. Jadi sampailah mereka ini, Allah Ta'ala sebut sini, iaitu faminhum man qada nahbahu, sebahagian daripada mereka telah menunaikan janji dia dan telah
mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kat sini orang-orang yang dah pergi tu, orang yang dah syahid tu sebenarnya mereka setelah menunaikan janji mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang lagi ni, yang belum lagi ni, yang masih menunggu-nunggu lagi. Jadi orang-orang yang telah pergi tu, kalau zaman Nabi SAW tu seperti siapa? Seperti Hamzah dalam peperangan Uhud, seperti lagi Mus'ab bin Umair dalam peperangan Uhud. Ini disebutkan nama-nama mereka ini dalam tafsir-tafsir. Dan kemudian saki-baki lagi tu yang tak syahid lagi tu sedang menunggu-nunggu kan. Jadi ramailah yang sedang menunggu-nunggu ni kan. Jadi maknanya selepas daripada tu ada lagi syahid lagi. Jadi mereka ni seolah-olahnya macam berebut. Bukan berebut maknanya merebut nak bunuh diri, bukan, tapi berebut untuk menunaikan janji mereka. Mereka nak buat sebagaimana sahabat-sahabat mereka yang dahulu dah buat benda ni, dah tercapai kan. Mereka nak juga melaksanakan Islam dengan baik ini kan. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut ini, wa minhum man yantazir. Ada lagi yang belakang ni yang tak mati lagi, yang tak syahid lagi ni, sedang menunggu-nunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak mengubah janji mereka itu. Wa ma baddalu tabdila, mereka tetap macam tu juga, sehinggalah sama ada kami mati ataupun kami dapat melaksanakan tanggungjawab kami, dan Allah Ta'ala beri kemenangan kepada kita semua. Seterusnya Allah Ta'ala sebutkan kan, kenapakah benda ni dibuat macam tu? Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim. Jadi Allah Ta'ala nak beri balasan kepada mereka ni dengan benarnya mereka tu kan. Mereka sungguh-sungguh kan, mereka benar dengan janji mereka tu. Kalau mereka tu benar, Allah Ta'ala akan beri. Sebab tu Allah Ta'ala kata liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim. Kemudian tapi Allah Ta'ala wa yu'azzibal munafiqin. Allah Ta'ala kata tapi orang munafik, Allah Ta'ala nak apa ni? Nak balas mereka. Wa yu'azzib, Allah Ta'ala nak mengazabkan mereka, insya'a aw yatuba alaihim. Ataupun kemungkinan jugalah ada orang munafik ni yang telah sedar, ada kan orang munafik ni yang telah kembali ke makan jalan lah. Mereka kembali semula menjadi Islam yang baik, mereka bertaubat daripada munafik mereka tu. Tapi ada sebahagian daripada mereka ni terus menerus sampailah kepada yang kita tahu kan, dalam peperangan yang terakhir Nabi SAW semasa pergi ke Syam kan, iaitu dalam peperangan Tabuk. Jadi artinya di sini ialah apa kan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala buat benda ni supaya clear kan. Tengok kan, ini orang munafik memang padang Allah Ta'ala, padang azab mereka, supaya atas dunia lagi kita dah dapat tengok kan. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala sebutkan tentang waraddallahu allazina kafaru bighaizihim, iaitu orang-orang perang Ahzab ni, orang kafir yang datang daripada Mekah ni kan. Mereka ni Allah Ta'ala telah kembalikan, halau balik kan. Halau balik dengan apa? Dengan angin. Halau balik dengan apa? Dengan kepung mereka tu tak menjadi kan. Mereka dah kepung lah, tapi Allah Ta'ala mudah saja Allah Ta'ala buat untuk mereka ni. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini waraddallahu allazina kafaru bighaizihim. Mereka ni marah, ghaiz ni marah kan. Marah sebab apa? Marah tak boleh nak belasah orang mukmin lah. Konon-kononnya datang daripada jauh, konon-kononnya datang tiba-tiba datang angin. Sebab itulah lam yanalu khaira, mereka tak dapat untuk membelasahkanlah orang mukmin kan. Allah Ta'ala kata lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital. Allah Ta'ala sebut kat sini, Allah Ta'ala wa kafallahu almu'minina alqital, artinya ialah orang mukmin tak perlu berperang. Orang mukmin hanya gali parit, mereka tunggu saja peperangan tak berlaku. Sebab kalau peperangan berlaku memang akan menyusahkan kan, banyaklah benda-benda mungkin terkorban ke dan sebagainya kan. Jadi dalam peperangan Ahzab ni tak ramai orang muslim, kecuali adalah kan. Jadi orang mukmin tak berperang, tetapi Allah Ta'ala menghantar tenteranya kepada orang-orang kafir ni, menyebabkan mereka tu lintang pukang lah, lari balik kan. Melahirkan dua benda, iaitu angin dan juga malaikat yang datang memberikan rasa takut kepada mereka, sehingga mereka meninggalkan tempat tu. Jadi kat sini Allah Ta'ala sebutkan wa kafallahu almu'minin alqital. Kadang-kadang orang mukmin tu, kadang-kadang yang kita kan dah bersedia kan tak? Itu persediaan tu, perasaan bersedia kan untuk berperang, untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, benda tu mesti ada pada orang mukmin. Tetapi kadang-kadang Allah Ta'ala tidak menjadikan benda tu. Allah Ta'ala tidak membenarkan benda tu berlaku. Allah Ta'ala tidak mengizinkan benda tu berlaku. Sebab apa? Dengan hikmahnya lah Allah Ta'ala nak mudahkan bagi kita kan. Jadi tapi yang penting bagi kita ialah kita ni kena bersedia untuk menjadi orang-orang yang sanggup untuk memberikan apa saja untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian jadi tak jadi, berlaku tak berlaku tu, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dalam peperangan Ahzab ni wa kafallahu almu'minina
al-qital. Allah Ta'ala cukupkan orang mukmin tu daripada peperangan, maknanya tak menjadikan mereka ni terpaksa berperang lah dalam Ahzab ni. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Tapi Allah Ta'ala tu maha qawi dan juga maha aziz. Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitab min sayasihim wa qazafa fi qulubihimur ru'ba fariqun taqtulun wa ta'siruna fariqa. Sekarang dalam ayat 26 ni Allah Ta'ala cerita pula tentang nasib ataupun apa yang telah berlaku kepada orang Yahudi di Madinah. Satu kelompok daripada orang Yahudi di Madinah ni. Ada 3 kelompok yang besar, Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan juga Bani An-Nadir. Jadi yang dalam peristiwa ni, dalam ayat 26 ini, Allah Ta'ala sebutkan tentang apa yang berlaku kepada Bani Quraizah. Jadi Bani Quraizah ni telah belot. Semasa peperangan, semasa pengepungan tu berlaku, mereka telah membuat hubungan dengan tentera Quraisy tentera kafir yang berada di luar tu, dan mereka berjanjilah akan memberi support kepada tentera yang sedang mengepung. Itulah sikap orang Yahudi kan. Memang tak boleh percaya kan. Sebagaimana kita tengok kan pada hari ni kan, kita baca semalam kan apa yang berlaku kepada orang Yahudi kan, setelah mereka membuat perjanjian dengan UAE. Saya ni bukan nak mengulas politik semasa pula kan, tapi maknanya kan tengok kan, selepas daripada mereka ni kan telah membuat perjanjian baik kan, orang-orang apa ni UAE ni orang Arab orang Arab Islam, UAE, Emirat Arab Bersatu ni membuat perjanjian damai dengan mereka, berbaik dengan mereka. Apa yang mereka kata pada hari kemarin, iaitu dia kata kami tak janji pun nak tidak meluaskan kawasan kami di tebing barat. Tengok pula kan, lepas tu kami tak janji pun setelah. Jadi adalah persoalan kat sini, adakah maknanya orang-orang United Arab Bersatu ni telah ditipu oleh Yahudi ni kan. Jadi itulah sebenarnya perangai Yahudi. Allah Ta'ala ceritalah lama kepada kita dalam tu kan, dalam ayat ni tengok kan Allah Ta'ala. Jadi apa yang berlaku dalam peperangan Ahzab ni, memang orang-orang Yahudi tu yang dah berjanji dengan Nabi SAW, mereka telah belot orang tengah-tengah pening-pening nak berperang, tiba-tiba dia belot. Tengok kan, menyusahkan orang kan. Jadi sebab itulah bila Nabi SAW balik daripada menjaga pengepungan tu kan, balik daripada Jabal Salak tu, tempat di tepi parit tu, Nabi pun balik di rumah. Jadi bersiap-siap lah, buang cabut baju semua. Tiba-tiba cabut baju perang lah semua kan. Tiba-tiba datanglah Jibril kata, lebih kurang lah maknanya kan, dah cabut dah, kenapa? Jadi Nabi SAW tanya, kenapa? No. Jibril tunjuk, bukan saya ni, saya contoh kan, tunjuk. No apa? Iaitu Jibril menunjukkan kepada arah Bani Quraizah. Jadi Nabi SAW pun bersiap-siaplah kembali, panggil sahabat-sahabat tu. Jadi Nabi pun berkatalah kata-kata dia masyhur sebagaimana kata Ibnu Katsir, iaitu la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraizah. Jangan seorang pun sembahyang asar kecuali di Bani Quraizah. Jadi berlakulah peristiwa tu dalam fiqh tu kan, ada sembahyang tengah jalan, ada sembahyang, sebab mereka ni sampai malam baru sampai ke sana kan, sampai di tu maghrib kan. Jadi maka menunjukkan kat sini lah pembelotan Bani Quraizah tu akhirnya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah kan apa yang berlaku kepada mereka, iaitu wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitab. Daripada ahli kitab ni ada orang tolong mereka tu, turun tentera Ahzab tu. Jadi Allah Taala kata min soyasihim, daripada soyasi ni adalah jamak kepada soysah. Soysah ni artinya ialah, kalau ikut yang asalnya ialah kan, orang Arab gunakan soysah ni lembu tu yang ada tanduk tu kan. Jadi tanduk lembu tu dipanggil soysah. Sebab apa? Lembu tu mempertahankan diri dia menggunakan tanduk tu. Jadi kalau soysah ni, soyasi ni jamak dia, soyasi tu artinya kubu tu. Jadi maknanya orang-orang Yahudi ni, dia ni orang Yahudi memang macam tu. Dia akan berada dalam kubu-kubu dia. Bila keluar dia akan takut. Kan? Jadi dia duduk dalam kubu dia tu dan dia bantu Jadi sebab itulah Nabi telah pergi dan kepung siapa ni? Bani Quraizah tu. Selama berapa lama? Selama 25 hari. 25 hari pengepungan tu berlaku. Akhirnya mereka pun menyerahlah. Jadi bila mereka menyerah kalah, jadi Nabi SAW telah memanggil sahabat iaitu Sa'ad bin Mu'az untuk membuat hukuman. Sebab Sa'ad bin Mu'az ni baik dengan Bani Quraizah dulu sebelum daripada Islam. Jadi Nabi beritahu, Sa'ad, kau buatlah keputusan, apakah yang patut kita hukum kepada mereka ni. Jadi akhirnya sebahagian mereka telah dibunuh dan sebahagian lagi telah dijadikan sebagai tawanan.
yang orang kuat berperang tu kan, orang yang kuat menentang tu kan, ahli-ahli peperangan dia tu yang nak menentang Nabi tu, mereka itu dibunuh. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut kat sini kan, wa qazafa fi qulubihimur ru'ba, Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati mereka ni rasa takut. Akhirnya mereka menyerah diri. Fariqan taqtulun, sebahagian dari mereka kamu bunuh, dan sebahagian lagi wa ta'siruna fariqan, dan sebahagian lagi kamu telah tawan mereka. Seterusnya ayat yang seterusnya ialah ayat yang ke-27. Wa awrathakum ardahum, Allah Ta'ala beri kepada orang mukmin tanah mereka, iaitu tanah-tanah orang Yahudi itu. Allah Ta'ala maknanya dijadikan sebagai fight lah lepas tu dibahagikanlah sampailah sekarang ni, maknanya ianya diwarisilah kawasan tanah orang-orang Quraisyah tu, dibahagikan kepada orang mukmin, dan sampai sekarang ni itulah keturunan-keturunan yang daripada itulah yang mewarisi tanah-tanah tersebut jadi tanah-tanah ni adalah tanah-tanah yang subur lah kan, di kawasan Madinah orang Yahudi ni, iaitu tanah-tanah kurma. Jadi kalau kita pergi ke Madinah tu, kita akan jumpa lah kan tanah-tanah subur di keliling Madinah tu. Kemudian wa awrasakum ardakum wa diyarahum, dan juga rumah-rumah mereka tu Allah Ta'ala beri kepada orang mukmin. Kemudian wa amwalahum, dan juga harta-harta mereka. Wa ardan lam tata'uha, kemudian Allah Ta'ala janji lagi akan diberikan kepada orang mukmin itu tanah-tanah yang mereka belum pijak lagi pada masa tu. Erti mana? Selepas daripada itu kan orang Islam tu berkembang kan. Akhirnya semua tanah-tanah tu, banyak tanah-tanah yang belum pernah lagi orang Arab pergi pun, akhirnya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang mukmin. Jadi janji ni, walaupun ia ni tahun yang kelima kan, mereka masih lagi dalam ketakutan, tapi bila Allah Ta'ala beri janji macam ni, mereka yakin kan bahawa, jadi itulah orang mukmin kan, sepatutnya kita ni yakin kan dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak sebenarnya kalau kita baca ayat-ayat ni kan, Allah Ta'ala janji kan. Jadi kalaulah ini adalah apa yang dibaca oleh para sahabat, jadi begitu juga kita pada hari ini kan, kita akan baca dan kita akan yakin bahawa Allah Ta'ala akan berikan apa yang dijanjikannya kepada orang yang beriman. Kemudian wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala boleh buat apa-apa saja yang dia nak buat. Ayat 28, ya ayuhan nabi. Jadi ayat 28 dan juga 29 pada hari ini ialah ayat yang menceritakan tentang apa yang berlaku di antara Nabi dan juga isteri-isteri baginda. Jadi sekarang ni kita dah tamat dah cerita tentang peperangan Ahzab. Ayat ni walaupun kita katakan surah Ahzab ni, nama di Ahzab bukan maknanya seluruh surah Ahzab ni menceritakan tentang peperangan Ahzab, tidak kan. Tapi sekarang dicerita pula tentang isu-isu dalam family, isu-isu dalam kekeluargaan, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan apa dan sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Dia katakan pada satu kali itu isteri-isteri baginda Nabi SAW pada masa tu, isteri baginda ada 9. Jadi mereka semua ni berkumpul. 9 tu 5 orang tu daripada Quraisy dan 4 orang lagi tu bukan daripada Quraisy. Jadi mereka berkumpul, dan mereka ni apa yang mereka, setengah riwayat kata mereka ni nak menuntut satu benda, minta satu benda daripada Nabi SAW, minta benda yang Nabi tak ada. Yang keduanya mereka nak minta tambah nafkah. Jadi selepas daripada mereka ni berkumpul dengan Nabi SAW, Nabi macam apa ni, tak senyum lah pada masa tu kan. Jadi pada masa tu masuklah Abu Bakar, masuklah Sayyidina Umar, Al-Khattab kan. Jadi Sayyidina Umar kata, kenapa Nabi tak senyum ni? Jadi dia kata, aku nak buat supaya Nabi senyum. Jadi dia pun cakap lah kan. Jadi nak ceritanya, kesimpulan selepas daripada tu, Umar ni ceritakan, kalau dia kata kalau isteri aku buat macam ni, aku akan belasah dia lah, gitulah kan. Jadi akhirnya Nabi ketawa, Nabi senyum, Nabi kan. Jadi lepas daripada tu Sayyidina Abu Bakar tanya Aisyah, dan Sayyidina Umar tanya anak dia Hafsah, mu ni nak apa? Kalau mu ni aku nak belasah. Jadi maknanya selepas daripada tu semua tu dah bertaubat dah, tak nak minta lagi kepada Nabi lebih daripada apa yang mampu. Sebab apa? Selepas daripada turunnya ayat ni. Jadi ayat ini menyebutkan, iaitu Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berkata kepada isteri-isteri ini, iaitu apa? Ya ayuhan nabi, kulli azwajika, katakan kepada isteri kamu, iaitu in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Jadi wahai isteri-isteriku,
Kalau kamu ni nak apa, Allah Ta'ala sebut kat situ kan, nak al-hayatad dunia, nombor satu, kamu nak hidup dunia, maknanya kesenangan lah maksudnya kan, kesenangan hidup dunia lah kan, sebab aku ni tak mampu beri. Jadi aku ni, apa yang ada pada aku itu saja aku mampu beri. Jadi kalau kamu nak hidup dunia, kemudian kamu nak zinataha, perhiasan dunia, kemudian apa, dua benda tu kan, Nabi SAW sebut, kemudian kalau kamu nak benda-benda tu aku tak boleh beri, maka fata'alaina, maka mari kat sini, mari sini, umatti'kunna, aku akan beri mut'ah. Mut'ah ni ialah satu bayaran yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri apabila dia menceraikan isteri dia. Jadi mari sini, aku nak berikan kepada kamu, umatti'kunna wa usarrihkunna, dan kemudian aku ceraikan kamu sarahan jamila, dengan perceraian yang indah lah, yang maknanya tak adalah marah-marah, tak ada gaduh-gaduh kan, tak apa, cerai dengan baik, insya-Allah. Kemudian aku beri, dan kau boleh bebas. Lepas tu kau bolehlah nak apa-apa, nak dunia, nak apa, kau boleh. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, tetapi wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wad darul akhirah. Tapi kalau kamu nak Allah, kamu nak Rasul, dan kamu nak akhirat, maka Allah, dia kata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Allah Ta'ala sediakan untuk orang yang muhsinat maknanya orang yang baik lah, orang yang beramal soleh dan sebagainya, daripada kamu semua ini dengan pahala yang besar. Jadi keistimewaan ummahatul mukmin ini ialah kalau mereka ni buat satu amalan, mereka akan dapat berganda daripada orang mukmin, lebih daripada orang biasa. Tetapi sebaliknya, kalau mereka ni buat jahat, sebagaimana ayat selepas dia betul, iaitu ayat 30, ya nisa an-nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af. Ayat tu dibaca mubayyinah ataupun ada dibaca mubayyanah. Jadi yudha'af lahal azabu dha'faini. Kamu akan diberi azab, artinya lah akan dikenakan dosa 2 kali ganda. Kenapa 2 kali ganda? Sebab mereka ni ummahatul mukminin. Jadi kalau mereka buat baik, mereka dapat dua kali ganda dan lebih. Kalau mereka ni buat jahat, buat masalah, buat dosa, maka mereka kena 2 kali ganda dosa. Jadi patut wa kana zalika 'ala Allah yasira. Benda tu mudah saja bagi Allah, iaitu nak ganda-ganda ni tak ada masalah bagi Allah kan. Jadi sekarang ni apa yang berlaku selepas daripada tu, mereka semua telah bertaubat dan mereka kata kami tak akan minta lagi. 99 orang tu cakap kami tak akan minta lagi daripada Nabi SAW, kami nak bersama dengan baginda Nabi, dan kami nak pahala daripada Allah, kami nak akhirat. Jadi bersabarlah. Jadi inilah pengajaran untuk kita semua kan, dalam hidup kita pada hari ini, iaitu kadang-kadang kan, isteri ke, tak kira lah kan suami ke, kadang-kadang tidak seorang suami yang baik, seorang isteri yang baik, kadang-kadang suami tak suka kan, sebab apa kan, isteri aku ni sibuk dengan benda-benda agama kan, sibuk tak tahu lah kalau pandai ceramah kan, ataupun sibuk buat kerja Islam, sibuk lah kan. Jadi kadang-kadang suami tak puas hati, sebab apa, hidup tak seperti orang lain. Orang lain boleh enjoy sana, boleh Facebook sana, boleh ambil gambar, boleh pergi tiap-tiap minggu, boleh bergembira bersama family kan. Tapi kadang-kadang bila kita ni kan buat kerja Islam kan, kadang-kadang kita ni susah ni tak dapat bersama kadang-kadang kan. Malam-malam ada isi sana, pergi belajar sana, pergi mengisi di sana dan sebagainya. Jadi kadang-kadang isteri, suami kadang-kadang tu akan merasai tak best kan. Hidup kita ni macam suami isteri tu macam tak best kan. Jadi ini adalah pengajaran lah kan kepada kita semua lah kan, orang-orang yang hidup sekarang atas dunia sekarang. Dan kita tengokkan bahawa suasana kita pada hari ini makin sangat-sangatlah perlukan kepada penlibatan kan, kerja untuk membantu Islam. Sebab banyak kerja-kerja Islam yang boleh dibuat pada hari ini kan. Tak kira lah apa-apa bentuk saya kan, di mana saja kita berada sebenarnya kan, di negeri Islam ke negeri tak Islam ke kan, di keliling kita ni memang ada kan orang yang sentiasa lari daripada agama kan, tak suka pada agama. Jadi banyak benda kita boleh buat, macam-macam bentuk kan. Pelibatan kita mengikut kemampuan kita masing-masing, tapi dengan syaratnya mesti kita ni adalah bekerja untuk Islam kan. Jadi bila kita bekerja untuk Islam, maka kita ni yang dah kahwin akan melibatkanlah suami, isteri kan. Jadi nanti suami tak suka, isteri aku ni sibuknya. Kadang-kadang isteri pula tak suka, suami aku ni sibuk kan, jarang nak bersama dan sebagainya kan. Jadi insya-Allah kan kita support each other, insya-Allah kan kita redha. Semua tu adalah kalau untuk akhirat, suami kita untuk akhirat kan, isteri kita untuk akhirat, maka redha kita tu kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Taala sebut
peristiwa yang berlaku di antara Nabi dan juga isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itu saja untuk pagi ni. InsyaAllah jumpa lagi esok muka surat 422. InsyaAllah dalam surah Al-Ahzab, kita tak habis lagi surah Al-Ahzab, InsyaAllah. Okay. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi jangan lupa insya-Allah kita akan mula pada pukul 6.05 6.05 minit pagi pada setiap pagi insya-Allah.